Boleh saya tahu Sean Brandon? Left lah. Okay. Alright. Siapa yang baru masuk? Sekejap lagi. Jangan left awal. Alright. Jangan left awal. Tolong isi. Bila boleh tahu ada tak cikgu? Tak tahu. Cikgu pun sendiri menunggu maklumat berkaitan perkara tersebut. Sebab itu saya tunjukkan jugalah cara untuk menjawab soalan. Okey? Alamak, saya punya link dah hilang dah. Alright, so terima kasih. Saya lihat ada yang dah hantar, tetapi yang belum hantar, saya nak anda cuba. Alright, at least ini adalah untuk percubaan untuk anda mengenali antara soalan-soalan berkemungkinan untuk anda jawab nanti untuk anda jawab dan apabila soalan lebih kurang sama so anda mudah untuk selesaikan sebab soalan ASK kalau anda dapati soalan ataupun buku ASK tidak banyak ada di pasaran kerana kesukaran untuk soalan ASK ni senang kata dia sentiasa diulang. Biasanya akan berulang melainkan data-data sahaja yang berbeza. Okey, anda biasa lihat soalan ralat, antara soalan favorite, kenal pasti ralat pada koding tak sama. Ralat tu sama soalan ralat, tetapi kodingnya yang berbeza. Okey, so ini saya harap nanti anda selesaikan. Ini sebagai latihan untuk anda tau, untuk menentukan sama ada adakah anda memahami ataupun boleh jawab soalan yang berbentuk di atas dan cuba praktis jawab soalan mengikut masa yang ditetapkan. Nanti minggu depan kita jawab pula soalan bahagian A. Saya ada contoh beberapa kertas soalan daripada buku lain. Macam saya kata soalan mesti berulang. Kalau ubah sedikit saja mungkin bahagian ukuran semua dimensi macam tu Alright. So ini adalah contoh soalan C. Alright. Soalan C, bahagian C, hanya ada 3 sahaja soalan. Tak banyak kan? Tetapi setiap soalan mempunyai 30 markah. Okey, mempunyai 30 markah. Alright. So, pada setiap soalan sila berhati-hati lihat pemarkahannya. 3 tambah 7, okey 10 markah. So soalan kedua anda lihat 7, 2 dan 1, 3. This one pun sama, 4, 1 dan 5. Totalnya 10. Bila campurkan semua 30 markah. Alright. Tetapi berbeza dengan bahagian B, bahagian C ni tidak terlalu cerewet pemarkahannya ataupun penandaannya. Right? Senang kata, at least you ada keyword ataupun perkara yang penting boleh diterima. Berbanding bahagian B, okay, saya tekankan bahagian B, jawapan pertama anda tulis, itu je yang saya tengok. Saya dah tak tengok belakang. Even belakang tu pun saya tahu jawapannya betul, tapi sebab kami tengok C, tidak. Okay, awak tulis kat sini tapi nama anda kena pastikan. Bila jurang jawapan tu di sini, tulis di sini. Jangan ruang jawapan di sini, anda tulis kat tepi. Contoh anda counting kat sini, salah. Tak boleh lah. Macam tu sebab pembina soalan dah ada sediakan contoh-contoh yang ditulis. Okay, alright. So terima kasih saya nak ucapkan ada pelajar yang dah siap soalan. Saya jawapan, maaf. Saya terima kasihlah kepada yang dah hantar. Bukan saya cakap yang lain tak rajin, tak berkesempatan macam saya kata. Mungkin saya pun kata minggu depan kan. Minggu depan untuk lagi. Ya. Itulah saya dia
main handphone ke telefon di bawah tu. Sebab dia suka sangat kalau orang. Okay. Alright. So okay, terima kasih yang sudah siap. Yang belum siap, saya harap anda siapkan kerana nanti macam saya katalah, bukan praktis sendiri. Okay, praktis anda boleh jawab ke tidak, anda faham ke tidak. Kalau tak faham, tolong bagi tahu saya, cikgu kenapa jawapan dia macam ni. Okay. Alright. Kita teruskan dengan soalan pertama. Okay, soalan pertama. Alright. Berbagai nombor kepada anda secara rawang. Okay, di dalam okay. Alright, sorry. Masa juga lah tengok anak juga. Okay, ada okay? Okay tak? Okay tak sekarang? Kalau tak saya tengok apa. Saya dengar tak? Hello. Kalau tak, saya tak tahu ada dengar ke tidak saya punya suara. Can you guys hear teacher? Dinesh boleh lah. Thank you. Alright. So saya pakai hotspot saya lah. Tak apa. Alright. Okay. Thank you so much yang respon. Okay. So kita continue Alright. So this one, saya besarkan sedikit lah. Mungkin anda tak nampak. Okay. Jawapan yang diberikan. Okay. Sebelum tu saya tekankan jenis search hanya ada 2 tau. Alright, linear search hanya ada 2 sahaja, iaitu linear search dan binary search. So sebenarnya kita macam buat revision balik lah. Right, linear search ada 2, linear search dan binary search. Alright, so anda kena tahulah berdasarkan nombor secara rawak diberikan, bagaimana untuk cari nombor 15. So kat mana nombor 15? Di sini di sini 15. Okay, alright. So antara 2 search tersebut, linear dan juga binary search, anda kena tentukan bagaimana pilihan mana yang lebih mudah untuk mencari nombor 15. Okay, seperti yang dinyatakan ataupun diberi jawapan oleh Ivan pelajar ini, pelajar memilih linear search, right? Kerana linear search lebih efisien dalam proses pencarian nombor berbanding binary search, kerana memerlukan masa untuk menyusun senarai nombor. Okey, pada bahagian ini, pada bahagian ini pelajar boleh dapat 1 masa. Projek yang kepada anda. So saya harap jangan keluar lagi untuk ambil kehadiran anda. Okey, so pada bahagian ini pelajar boleh dapat 1 masa. Okey, pelajar boleh dapat 1 masa kerana jawapannya semestinya linear search. Dan apabila saya dapat, bila dia buat perbandingan, linear search lebih efisien kerana binary search memerlukan masa.
betul. Okey. Di situ dapat lagi satu markah. Okey, ataupun kita boleh katakan lebih mudah. Okay, lebih mudah, right? Tidak perlu buat isian data, right? So kat sini lebih efisien ataupun lebih mudah dan juga tidak memerlukan buat isian data. Okay. Okay, tak perlu buat isian data. Alright. So selain itu, dan saya baca untuk nyusun, Linesis dapat mengurangkan peluang ralat. Okey, peluang ralat itu jaranglah. Okey, peluang ralat itu tidak perlu. Okey. Oh, tengah makan tadi, okey. Itulah, saya pun tadi pun bekerja makan, tak apa. Alright, so mengurangkan peluang ralat tu tidak tepat lah. So tak apa. Untuk bahagian C, itu yang bagus ya. Bahagian C tidak ada penolakan markah walaupun jawapan anda tidak tepat. Berbanding bahagian B, ingat. Bahagian B banyak penolakan. So jangan tulis jawapan yang merepek. Kalau bahagian C you nak elaborate macam mana pun saya bagi. Tapi bahagian B jangan. Okay, mengurangkan pengeluaran ni salah Alright. Hal ini mengikut susunan senarai yang diberikan. Ini betul mengikut susunan. Senang kata saya fahamlah maksud dia tidak perlu isian. Tak perlu susun mengikut urutan. Okey, so dapat berapa dah? 3 markah. Jawapan markah penuh 3 markah. Okey. Selain itu, anda boleh tulis tak perlu isian data ataupun mengikut susunan secara rawat boleh terima. Kaedah search yang paling mudah. Itu awak nak tambah, boleh. Dan juga lebih efisien macam Ivan kata, boleh. Alright, so dekat sini Ivan dah dapat 3 markah dah. Mudah sahaja sebenarnya nak dapat markah untuk bahagian C. Alright. Okey, seterusnya kita lihat untuk jawapan seterusnya. Right. So kita tengok pseudocode-nya. Alright. Untuk pseudocode, ingat. Right, untuk pseudocode, tuliskan pseudocode bagi tu. Alright. Untuk pseudocode, dia perlu ada apa yang kita penting? Mula tamat. Alright. Saya letakkan supaya anda nampak. Okay. So untuk pseudocode ini, alright, mula tamat. Ingat ada kalanya pemarkahan mula tamat 1 markah. Ada kalanya mula 1 markah, tamat 1 markah. Bergantung sebenarnya ya. Bergantung kepada skema jawapan. Ada masa mula tamat 1 markah ataupun mula 1 markah, tamat 1 markah. Itu biasanya kalau sudut anda pendek. Itu cara pemakannya. So anda kena fikir. Rasa-rasanya yang ini apa markahnya ada pada bahagian mana. So anda kena fikir logik. Okey. So untuk yang ini sebenarnya ada beberapa cara pemarkahan untuk dinilai. Right? Anda boleh rujuk buku teks lah sebenarnya kau. Sebab saya kata you boleh rujuk buku teks. Right? Boleh dengar tak? Masalah lagi ke? Kalau ada masalah saya stop sekejap. Boleh dengar tak? Boleh Right. Terima kasih. Alright. So boleh dengar. Alright. Thank you. Alright. So ya. Alright. So untuk yang ini merujuk saja buku teks, tetapi saya nak tekankan di mana pemasahan yang terdapat pada bahagian ini adalah senarai. Nombor 2, anda lihat nombor 2 yang diberi oleh pelajar. Okey. Tekan senarai. Di sini ada markah. Ini 1 markah. Alright. Tetapi sebenarnya cikgu bukan tengok ini saja tau. Biasanya cikgu tengok overall. Kalau langkah-langkahnya betul, kemudian ada yang dikehendaki, so bagus. So kat sini 1 markah. Alright. Kemudian yang seterusnya adalah
membandingkan nombor dengan nombor yang dikendaki, iaitu yang ini. Nombor yang ini, nombor yang dikendaki. Alright, nilai Saryanti sila masukkan nilai Saryanti sama dengan 15. Alright, so tolong tambah, masukkan nilai Saryanti sama dengan 15. Okay, sebab soalan dah bagi tahu nak cari nombor mana kan. Alright, masukkan nilai Saryanti iaitu sama dengan 15. Sini satu markah. If ataupun jika nombor dijumpai iaitu ini, kembali. Jika tidak, tamat jika, kat sini ada tamat jika ada markah. Alright, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kat sini, 7 kat sini tamat jika. Itu sudut kodnya. Okey, rujuk buku saja. Macam itu saya kata boleh je you all tengok buku. Right, saya tak kisah. Tapi lepas ni cuba praktik tanpa melihat buku untuk melihat sama ada anda faham tak kalau tak tengok buku. Kalau buku tak boleh jawab, cubalah rujuk buku saya nak tekankan cara pemarkahan, cara teknik jawab yang betul. Okey, terus soalan. Okey, soalan nombor 2. Anda ditugaskan untuk bina acara mengira BMI pengunjung sepanjang minggu sains di sekolah anda. Tak mau kunci. Buka balik. Okey, mula. Kemudian baca nilai. Ni nak kira BMI. Baca nilai berat dan tinggi. Kira BMI berat. BMI formula dia yang ini. Jika, ni saya ketik, betul ni, BMI kurang daripada 18.5 jika ya, papar kurang berat badan. Tidak, BMI kurang daripada 24.9, papar kurang papar, Kisman saya papar berat badan normal lah, bukan papar, betul lah papar kurang berat badan normal. Patutnya berat badan normal. Saya pelik tak kenapa papar kurang badan normal. Okey, BMI kurang tak daripada 29.9, papar lebih berat badan ataupun papar obesiti. Okey, kurang berat badan normal. Tahulah kenapa soalan macam ni, saya tak balik je. Okey, jika papar obesiti, dia akan papar juga. Anda perlu menjaga pemakanan. Ni boleh tiru tak siapa yang kena buat projek hari tu. Kalau lagi tiru projek kena buat lagi. Right. So, bagaimana nak tulis sudut kod? Senang je. Awak ambil je balik daripada tata alih ini. Alright. Cuma untuk yang ini anda tambah apa? Jika. Kalau ada bentuk pilihan bermaksud jika. Alright. Tetapi jangan lupa indent. Indent tu bermaksud jarak. Okey, jarak apabila anda ingin paparkan kurang berat badan. Jika BMI ni anda dah answer kan, papar kurang berat badan ni anda kena ada indent jarak. Tetapi cuma satu lah hati-hati dia macam B, macam nak tanda bahagian B lah sikit. Kalau kat sini semua huruf kecil, tolong tulis huruf kecil. Papar kurang berat badan, semua huruf kecil kan? Tiba-tiba jawapan awak, papar kurang berat badan, semua huruf besar. Salah. Sebab jawapan, macam saya kata lah, jawapan dah ada kat sini. Hati-hati kalau jawapan sudah ada pada gambar, anda salah tulis. Tersalah cikgu saya tak sengaja, tak ada okay? Tak ada tersalah. Okay, dia tidak, thank you yang dah submit. Okay, dia tak ada tersalah, tertinggal, tak ada. Terlupa. Ingat, jawapan yang ada pada gambar, tolong ikut gambar. Kalau semua huruf besar, tolong ikut huruf besar. Okay, alright, kita tengok jawapan pelajar. Okay, apa yang pelajar tertinggal? Okay, bukan apa yang pelajar boleh dapat markah. Alright. Mula 1 markah. Ni macam ni. Mula dapat dah 1 markah. Macam saya kata, ada setengah mula tamat 1 markah. Kat sini mula 1 markah. Baca nilai berat dan tinggi ataupun masukkan nilai berat dan tinggi. Betul?
1 markah lagi. Oh, terror lah pelajar ni kan. Kira BMI sama dengan berat, tinggi-tinggi. Saya kena tengok cara pemarkahan dia. Satu. Ini 1 markah. Sini 1 markah. Kira BMI. Betul lah. Kat sini kira. Okey cikgu, kalau kat sini titik huruf besar, sini tak ada apa-apa sebab dia hanya kita kata proses saja. Dia macam kita tulis. Tetapi kalau paparan tak boleh, kita nak paparkan. Okey? Right. Kemudian tetapi hati-hati kalau kat sini baca ada sesetengah kata, ada sesetengah pemeriksa kata sini baca, kenapa sini masukkan. Right, baca, masukkan itu di sekiranya input. So kalau awak input, awak nak tulis baca, sebenarnya lebih tepat baca. Right, nak tulis masukkan sebenarnya boleh diterima lah. Alright, tetapi biasanya masukkan ni dia akan cakap minta data pengguna, betul kan? Minta data pengguna berat dan tinggi. Alright. Okey, di sini jika BMI papar kurang berat badan, betul. Tetapi biasanya dalam pedoman kita ada bentuk yang ini. Alright, tambah. Apostrophe yang ke atas tu tanda pendidikan berganda kita panggil dekat sini dua-dua ni 1 markah. This one 1 markah. Okey, contoh cikgu. Pelajar ni dah betul kat sini. Tapi kat sini kita tinggal kosong sini saja. Kosong. Memanglah ayat dia betul tapi macam kita katalah bagaimana nak tulis. Okey, macam mana nak tulis sudut yang betul? Yang kena ada simbol tu tak boleh salah lah. Okey, tetapi ada setengah boleh menerimanya. Tetapi macam saya katalah, perkara penting tolong berhati-hati. Okey. Alright, kemudian papa lebih berat badan. 1 markah. Yang ni saya rasa sebab kat atas tu tak ada, dia tak tulis. Alright, tolong tulis. Okey, kemudian jika BMI 29.9, papa lebih berat badan 1 markah. Sebenarnya kenapa jika tidak di sini? Alright. Jika BMI kurang daripada unsur papa lebih berat badan, jika tidak. Oh, sebab sini jika tidak. Alright, kat sini jawapannya tak ada pun jika tidak. Awak terus sahaja, jika tidak ini tidak perlu. Okey, dia terus dia papar obesiti, papar lebih berat badan ni betul dah. Papar terus obesiti, tak perlu jika tidak. Aduh. Kemudian papar anda perlu menjaga pemakanan. Okey, macam saya kata yang ni kena ada indent lah. Ini indent. Alright. Okay, kat sini anda nampak sebenarnya kan jawapan dia macam ni. Kalau kurang daripada 29.9, berat BMI dia kurang daripada 29.9 tapi lebih daripada 24.9 kan. Papar lebih berat badan, papar obesiti dan papar anda perlu menjaga pemakanan. Betul? Yang di semua dua-dua ni ada kat sini juga. Ada pada bahagian ini juga. Okay. Kemudian jika tidak, papar obesiti, papar anda perlu menjaga makanan. Kat sini ada, nampak BMI kurang daripada 29.9 tetapi besar, papar lebih berat badan, papar obesiti, papar anda perlu menjaga makanan. Jika lebih daripada 29.9, dia papar yang ini, dia papar ini, dia tak ada yang ni. Okay, so ini jawapan yang tepat. So ni betul lah. Tidak, cuma tambahan dia yang atas tu ya. Right, tamat jika tamat. Okey, ada sesetengah orang dia confuse cikgu. Kenapa perlu ada tamat jika dan tamat? Yang kita harus balik. Takkanlah semua cikgu nak suap. Okey, kat sini tamat 1 markah. Untung tak? Cikgu biasanya kalau cikgu kelas-kelas ya, bukanlah kelas, jangan cakap kelas-kelas yang lain tak nak belajar apa. Senang kata kita blank. Blank tak tahu macam mana nak jawab. Dia tulis mula tamat. Mana tahu rezeki awak mula tamat 2 markah. Okey, tetapi dimaklumkan ada sesetengah tidak boleh terima mula tamat seolah-olah anda tidak memahami satu apa pun daripada satu adik. Walaupun dia tulis mula tamat tapi tak ada pengisian sedikit pun kosong.
Alright, tetapi ada setengahnya boleh mengelak. Bergantunglah kalau skema jawapan tu macam mana. Alright, okay. So soalan seterusnya. Okay, Sudoku selesai. Okay, Sudoku selesai macam saya katalah yang ini. Pelajar tulis kan. So saya dah betulkan dekat sini BMI sama mana semua yang anda perlu lihat. Okay, anda perlu lihat 3 BMI 29.9, ada penambahan di sini jawapan, jika tidak lain. Okay, kemudian soalan tanya, hitung BMI seorang pengunjung yang mempunyai berat 80 kg dan tinggi 1.50. Alah, senang je. So ni nak kira BMI, ambil je lah formula kat atas ni, berat nak bagi tinggi kali tinggi. Okay, so anda kalau buat yang ini, yang ini 1 markah. Anda tunjuk calculation ini 1 markah, jawapan 1 markah. Okay, DMI tak ada unit, so tak apalah dia tulis macam ni. Dia terima 1, 2 markah. Output, tengok je lah 35.56. Kat mana dia ada 35.56? Lebih besar daripada 29.9 kan? So paparkan apa? Obesity outputnya. Okay, lebih berat badan, nyatakan output BMI tersebut, tulis dia obesity. Lebih berat badan ni tak perlu sebenarnya. Okay, lebih berat badan tidak perlu. Sebab dia bukan kurang daripada 29.9. Dia tak perlu papar lebih berat badan. Dia lebih daripada 29.9. Paparannya adalah outputnya apa? Obesity. Yang ini perlu tak? Bergantung. Sebab kat situ 1 markah. Awak tengok yang mana dahulu. Ini dahulu kan. Kalau 2 markah, anda tulis yang ini dan tulis yang ini. Papar obesity dan juga papar anda perlu menjatuhkan makanan. Okey, ingat output perlu rujuk satu alih. Semua huruf besar, semua huruf kecil, rujuk huruf kecil. Okey, so macam ni obesity. Huruf kecil kan obesity. So O tu sebenarnya salah. Okey, betul. Saya tak tipu sebab awak yang tetapkan papar macam ni. Tiba-tiba O huruf besar. Kalau exam salah ni. O ni pun kena huruf kecil. So hati-hati. Alright. Boleh bolehlah cukup ni bagi orang. Okey, janganlah pening-pening. Okey, jangan stress. Yang penting jangan stress. Jangan stress. Okey, so soalan seterusnya. Maklumat berikut adalah kod segmen pengajuan untuk CSCC. Apa ini saya macam ni? Soalan ini adalah soalan hampir sama dengan trial tahun lepas. Hampir sama okey, saya dah print saya ibarat. Ini biasanya adalah satu segmen kod yang diberi kepada anda, baris pertama semualah contoh. Okey. Ya, ada yang nak cakap? Ada yang tak faham ke? Kalau tak faham, saya bagi tahu on you punya mic ya. Okey, soalan tanya jenis soalan. Ini memang soalan macam saya katalah, soalan favorite. Memang soalan suka lah tanya kat awak macam ni. Okey. Alright. Alright, tetapi sorry untuk yang ini, apa yang tadi? Ni kan, yang saya kata output ni kan, hari tu dia kata ada setengah obesity ni. Macam saya kata jawapan pelajar ni sepatutnya huruf O kecil tetapi kalau awak perasan kat sini ada 2 kan, sepatutnya tulis 2. Minta maaf ni O huruf kecil, so nanti tolong betulkan. Okey, so kat sini O huruf kecil sepatutnya, obesity, dan juga anda tulisnya anda perlu menjaga pemakanan. Sebab ada 2 output kan, sepatutnya. So skema jawapan yang diberikan tu salah, so ada 2 jawapan. Tetapi kami diberitahu kat sini macam 2 jawapan. Kalau so tak boleh lah sebenarnya soalan macam ni sebab ada 2 jawapan. Sepatutnya 2 markah. Okay, so jangan salah, saya tak akan bagi soalan macam ni.
Kalau ada satu, saya akan bagi 1 markah. Kalau ada 2, saya akan bagi tahulah 2 markah. Okay, alright. So soalan seterusnya yang ini. Ini soalan yang favorite. Okay, alright. Berdasarkan maklumat, nyatakan ralat. Okay, soalan kat sini 4 markah. So bila 4 markah, awak kena tahu tau. Kena tahu bahawasanya jenis ralat ni 1 markah. Jenis ralat bermaksud 1 kotak 1 markah. Kebetulan kod arahan 1 markah. Okay, alright. Jawapan pertama yang diberikan pelajar adalah ralat sinteks, di mana pembetulannya adalah Q sama dengan SPR input. Masukkan, kita sama je. Kat mana yang berubah je ya? Tak nampak di situ. Okay. Dan yang kedua pelajar berikan bracket. Oh ya ke? Oh yelah saya pun mata pun petang-petang ni. Okay, thank you. Betul. Sebab apa? Bracket ada 1. Memang soalan ni pun macam ni. Saya pun tak perasan. Kat sini ada 1 bracket kan? Sepatutnya ada berapa bracket? Sepatutnya ada berapa bracket? 1. Kenapa kat sini ada 2 ya? Masukkan 1 nombor. Sini 1, sini 2. Sini 2, sini 2. Okay. So, sepatutnya kedudukan dia macam ni. Alright, sorry saya betulkan. Kat sini, bracket. Bracket ralat SPR. 1 nombor. Okay, kalau 1 nombor, ralat sintaks sebenarnya boleh diterima. Tetapi, kalau perasan, soalan minta apa? Nombor. Okay, bila masukkan nombor, bermaksud nombor adalah nombor bulat. Tetapi dia tak cakap kan nombor bulat ataupun nombor perpuluhan. Alright. Tetapi sebenarnya, kalau nombor, soalan yang pertama anda boleh ubah. Jawapan pertama yang anda boleh ubah adalah, betul lah macam Ivan kata, ralat sinteks. Tetapi, bukan dekat sini tau bracket dia. Bracketnya adalah, bracketnya adalah di sini. Ini dah betul lah memang salah. Tetapi, sebelum huruf I, input ini. Sebelum huruf I iaitu input, kat situ bracket sebenarnya, bukan dekat 2 kat sini. Okay? Right, ralat sinteks, betul. Okay, selain itu baris pertama, ralat apa yang anda boleh tukar lagi adalah ralat logik. Sebab anda boleh tengok SPR, string. String adalah perkataan. Okay, string adalah perkataan. Sedangkan kita nak minta apa? Kita nak minta nombor. Kalau kita nak minta nombor, anda seharusnya menggunakan integer, int ataupun float, bukan double sebab ini Python. Okay, kalau anda nak tulis int kat sini, pengganti str, boleh. Kalau anda nak letak float, boleh. Kedua-duanya di anda nak tulis SPR dan integer atau float, boleh. Alright. Ivan tulis input, betul dah syntax, tetapi apa kesilapan? This one. Okay. Syntax sebenarnya salah. Sebab apa? Tak ada dalam buku teks pun ralat syntax ejaan dia macam ni. Sayang kalau hilang jawapan sebab error. Sebab teks. Teks bermaksud adalah teks kan, ayat-ayat perkataan kan. Kan macam saya kata, jika membawa maksud yang lain, jawapannya salah. Okay, so tolong berhati-hati. Kalau you tahu ejaan bahasa Inggeris, saya tak kisah itu jawapan dalam bahasa Inggeris sebab perkataan dalam bahasa Inggeris ada dalam buku teks. Okay. So betul jawapan Ivan. Dia kata bracket tetapi kedudukan tempat bracket tu salah. So bukan di sini tetapi sebelum huruf ataupun perkataan input. Okay. Alright, seterusnya adalah ralat masa larian. Okay, alright, kita lihat YT in range 1, 1. Okay. Right, jawapan dia
Apa benda ni? 1 P in range 1 larger than and equal to 5. Okay. Dekat sini ralat masa larian betul. Tetapi pembetulannya ada sedikit silap. Okay. Alright. Jawapannya senang je. Y ni sepatutnya huruf kecil bukan huruf besar. Cikgu bukan saja-saja kasi buat automatik. Memang soalan dia macam ni. Right? Dan while biasanya tidak ada range. Okay, yang ada range adalah form. Tengok balik buku teks form tu. Okay, saya ulang Tengok rujuk buku teks form tu. Sekiranya melibatkan range, tidak ada pun perkataan while. Okay, tidak ada perkataan while. Tetapi sekiranya anda ingin tulis jawapan ralat masa larian, awak nak tulis while. Anda tak nak tulis ni. Contoh anda tak tahu yang ini betul ke salah, tapi anda tahu while tu salah. Okay. Contoh saya kat sini Anda nak tulis jawapan anda ini saja. Boleh. Right, so contoh ini tak ada kan? Anda tulis jawapan anda while saja. Boleh Boleh, bukan tak boleh. Sebab anda rasa itu saja jawapannya. Okay. Right. Nampak? Anda tak tahu belakang tu betul ke salah kan? Kalau anda tulis while T in range, anda tulis ni balik, anda betulkan while T in salah juga. Sebab while T in range tidak ada dalam in range ni menggunakan perkataan while. Okey, tetapi kalau anda nak kata while ni salah sebab huruf besar, tulis while sahaja. Okey, itu teknik dia nak bantu anda. Kadang-kadang tu sahaja je pergi perkataan kat huruf besar. Right? Okey, selain yang dinyatakan, so saya tuliskan sedikitlah pelajaran ni punya sebab dia dah hantar. So yang lain saya rujuk So anda boleh tulis ralat masa larian. Jawapannya adalah right. So ni tadi kan, anda copy je balik. Tetapi dia bukan one, tetapi for. Okay, for P in range. Yang lain tu betul. Okay, for P in range. Okay, right. Selain itu ada lagi salah, iaitu ada baris ketiga. Baris ketiga, apa salah dia? Nak dia huruf yang sama tetapi pakai huruf kecil. Huruf kat situ huruf besar. Kadang-kadang dia nak bagi awak markah kan. Boleh diterima. Sebab dia saja je. Dia nak tengok anda faham ke tidak. Alright. Okay, so saya tulislah beberapa untuk ni. Nanti rujuk pelajar ni tengok tahu nama ni. Pergi tanya dia. Apa saya bagi jawapan tadi? Okay, so saya letak di sini. Okay, so sorry Ivan, saya punya exam. Okay. Jawapannya kat sini. INC atau saya buatlah atau plus. Okay. So ini antara jawapan yang boleh. So this one bukan E tetapi right? Okay. Bracket tu betul, cuma kedudukan bracket Ivan tu salah. Alright. Okay, nyatakan output yang dipaparkan sekiranya nombor 4 dimasukkan. Jawapannya adalah 4, 8, 12 dan 16. Ni kalau terang lagi ni, pening awak. Okay, jawapannya Jawapannya 4, 8, 12. Okay. Sekiranya output ini dipaparkan setelah kita boleh katalah setelah ralat D by T.
Okey, setelah ralat dibagi. Agak-agak boleh tahu tak macam mana nak dapat cara ralat ni kalau saya tak terangkan? Sebenarnya kan awak kena rujuk lah, right? Rujuk buku teks form 2. Okey, kalau tak faham tak apa, minggu depan kita boleh belajar lagi. Okey, kalau nak tahu macam mana nak faham, tolong tulis kat sini. Saya kalau boleh nak awak belajar sendiri tau. Awak rujuk buku teks form 2, buku teks form 2, muka surat 146. Muka surat 146. Okey, cuba buat. Cuba dulu buat. Kalau tak faham, minggu depan kita bincang. Sebab soalan ni pun antara favourite. For I in range. For I in range XY. For I in range XYZ. Apa itu X? Maksudnya nombor pertama ni apa dia? Nombor kedua ni apa dia? Kalau ada 3 nombor, apa maksud dia? Itu yang saya merisaukan. Sebab tu saya kata, cuba faham dulu. Cikgu yang baris kedua saya tak faham. Baris kedua. Okay, ralat logik ni, okay, macam tadi soalan kat sini STR, string. Alright? String, kalau anda tengok buku form tu, string adalah salah satu jenis data untuk perkataan. Tetapi anda ini, kita nak isytiharkan pun boleh ubah, betul? Apabila untuk mengisytiharkan pun boleh ubah nombor, kita hanya menggunakan sama ada INT iaitu integer ataupun jenis data float. Sebab tu saya kata atau. Ni atau alias ni atau. Sama ada anda nak tulis INT, input, masukkan satu nombor oleh pengguna. Kalau anda pilih INT bermaksud nombor yang pengguna boleh masukkan hanya nombor bulat sahaja. Kalau anda pilih float bermaksud pengguna boleh masukkan apa sahaja nombor, tak kisah decimal, fraction ataupun whole number. Okey, kedua-dua jawapan diterima. Tetapi kalau anda memilih string, string sebenarnya tak boleh. Dia terus jadi ralat. Dia terus jadi ralat sebab outputnya tak betul. Data dia tu tak betul. Kat sini salah. Kat STR tu salah. Okey? Sebab tu saya kata kena rujuk buku teks balik. Form tu, cari yang jenis data. Okey? STR hanya untuk perkataan string. Okey? Alright. Yang ini saya nak you baca balik saya ulang. Buku form tu, buku surat 146. Ada 3 jenis. Okey? Ada 3 jenis range. Sebab tu saya lebih prefer range ni, banyak soalan pun tak apa. Okey, Tata Alik. Tata Alik nak bukti ni. Tata Alik. Saya tengok Tata Alik. Okey, Tata Alik. Okey, mula masukkan satu nombor. Okey. Kemudian P sama dengan apa benda ni, satu lebih besar. While P sama dengan tak payah satu lebih besar sama dengan 5 ni Alright, okey. So boleh tak rujuk sini? Saya nak tingkat sini dia punya jawapan. Okey. Nanti you tengok tak siapa yang terlepas pandang. Okey. Saya tulis kat sini jawapan tau.
Sorry saya ingat sikit saya punya. Tak cantiknya. Okay. Okay, untuk yang ini, mula anda ada ni, anda ada ni satu markah. Mula tamat satu markah. Anda ada input ni, satu markah. Okay, anda ada syarat. Kat mana syaratnya? Satu markah. Okay, papar. This one. Satu markah. Ya tidak. Ya dengan tidak dan aliran anak panah semua cikgu tengok. So berapa markah? 1, 2, 3, 4, 5 markah. Okay. Jawapannya ada P sama dengan 1 tu. Itu yang memeningkan sebenarnya saya awak cikgu. Okay. Memeningkan sebenarnya pada setengah sebab P biasanya kita boleh katakan dia kan kalau ada rujuk soalan. Alah, saya tak projek pula. Saya sekejap. Sekejap Saya yang type. Okay, saya ni cakap sorang-sorang. Okay. Sorry projek dekat sini. Okay. Dekat sini, kalau anda rujuk, this one. Okay. Mula tamat satu markah. Gelak korang. Saya pun confident saya dah projek untuk you all tengok whiteboard. Okay, kenapa P sama dengan 1? Kita boleh katakan, bukan kita boleh katakan, you tengok pada soalan, ini adalah indeks kita. Kita mulakan dengan indeksnya adalah 1. Masukkan Q. Tadi kita masukkan Q berapa? 4. Alright. Okay, kita mulakan indeks dengan 1 tadi kan? Alright. Indeks 1 lebih kecil daripada 5? Ya. Right. So dia akan paparkan Q kali P. Right. Q tadi apa? 4. 4 kali 1? 4. Kemudian nilai P akan tambah. Tadi nilai P asalnya berapa? 1. 1 tambah 1 berapa? Akan dapat yang baru 2. 2 lebih kecil daripada 5? Ya. So dia akan paparkan Q dan P. Q masih 4. Tak diubah. Alright. Tetapi P berubah. 4 kali 2 berapa? 8. Alright. So sebab tu dia paparkan 8. Okay. Nilai P ditambahkan. Tadi nilai P yang latest adalah berapa tadi? 2. So 2 tambah 1, nilai P yang baru adalah 3. 3 lebih kecil daripada 5? Ya. Hai, Navian baru nak masuk Navian dah nak habis dah. Okay. Alright. So 3 lebih kecil daripada 5? Ya. So 4 kali 3 pula berapa dapat? Yes, maybe saya akan paparkan, tetapi hari ni adalah hari huru hara saya. Faham-fahamlah sendiri video ni, nanti tak fahamkan je terus. 4 kali 3, 12. Nilai P akan tambah 3 tambah 1, 4. Nilai P yang baru 4 lebih kecil daripada 5. Ya. So 4 kali 5. Tadi 4 kan? 4 kali 4, 16. P akan bertambah 4 tambah 1. Nilai yang baru P adalah 5. 5 lebih kecil daripada 5? Taklah kan? Sebab 5 sama dengan 5. So terus tamat. So output kita adalah 4, 8, 12, 16. Itulah jawapannya untuk yang dimaklumkan tadilah. Alright. Boleh nampak. Memang dia pening sebenarnya jika melibatkan kita kata jika melibatkan ralat ini. Jika melibatkan range. Okay. Saya nak buat shortening hadirat sekejap. Okay. Alright. So, saya harap dekat sini anda boleh dapat faham lah yang ini. Alright. Tetapi macam saya kata, mula tamat adalah satu markah. Aliran. Okay. Bagaimana kalau pelajar tu, okay, ni pelajar yang memang orang kata, apa cikgu, saya dah tak ada idea lah cikgu, saya boleh buat macam ni. Okay. Ini yang dikatakan
Saya nak kena you kalau dengar saya menulis memang bising sikit. Dia punya setting tu saya dah ubah tapi tak tahulah berbunyi juga. Cikgu, saya tak tahu, saya tahu yang ni je. Cikgu, saya tahu yang ini je cikgu. Macam mana cikgu? Biasa tak tengok ada yang macam orang kata blank. Saya tahu jawab yang ini. Okey, untuk jawapan yang macam ini hanya dapat 1 markah saja sebab mula tamat. Okeylah kan? Okey. Tetapi bagaimana pula kalau yang jawab macam ni? Apa bezanya? Bezanya. Alright. Okay, macam saya kata. Mula tamat 1 markah, betul? Aliran. Ini ada aliran. Tetapi alirannya kami tak tengok yang ini. Kami nak tengok full aliran yang dapat markah adalah ini. Sebab itu di sini dapat at least 1 markah. Kalau you kata kat sini cikgu kata mula tamat boleh dapat 1 markah. Tak boleh. Sebab kau dah lah tergantung kau punya tata alih. Tiba-tiba kau tergantung, kau nak markah 1 markah. Tak boleh. Kau kalau rajin, janganlah malas sangat. Buatlah sikit je. Buatlah anak panah. Okay, buatlah anak panah. Okay, cuma ditekankan apabila anda membuat tata alih, tolong jangan macam ni, jangan jadi macam saya. Nampak tak ni? Tergantung, tak boleh. Nampak tak yang ini? Ni. Tak boleh. Tergantung. Itu sajalah dia pasal cerewet bab aliran tu. Bab aliran ni dia cerewet pada bahagian macam mana saya kata? Anak panah tu tak boleh tergantung. Maksudnya yang lain mungkin you boleh dapat markah tapi sebab anak panah tergantung je terus tak dapat markah. Okay? So itu sajalah untuk tata alih. Mudah sebenarnya tapi kena faham betul-betul. Okay? Alright. So hari ni itu sahaja kita bincang bahagian C. So next time kita akan practice. Alright, sebab setiap kelas ada macam kalau kita perasan ASK kelas ada 2. So saya mungkin minggu depan bukan buat sekali lah. Sebab bila buat sekali macam bestnya relax sangat kan. Tak boleh lah. So kita buat macam ni. The first day kita buat hari contoh hari Isnin kita bagi exercise. Saya bagi saya bagi tugasan. Selang 2 hari, hari Rabu kita bincang. Okay, boleh So saya mungkin buat tak adalah 100% juga. You all nak salin banyak kerja kan. So macam ni lah, saya sediakan. You all sama ada print ataupun jawab secara online. Okay. Lepas tu at least orang 2 bagi. Kita bincang bersama-sama kenapa jawapan dia macam tu. Kenapa jawapan dia macam ni. Okay, so saya harap anda bekerjasama sebab saya rasa memang akan ambil exam. Sebab you nak naik pompong aliran tu tak tahu kan. So sebab tu kita practice je. Sebab soalan ASK nampak macam mudah tetapi ada yang susah sebenarnya. Alright, so kalau perhatikan saya telah berikan kepada anda link yang